Temui saya dalam rancangan Game Changer apabila teknologi bertemu sukan. Kerajaan sentiasa berusaha untuk mewujudkan budaya negara bersukan, a sporting nation. Ini bererti setiap individu di negara ini mempunyai hak untuk bersukan, sama ada sukan berbentuk riadah maupun sukan kompetitif. Budaya bersukan haruslah dimulakan secara kendiri bersama keluarga dan anggota masyarakat. Ini termasuklah kepada golongan orang kurang upaya, OKU. Bertemu lagi dalam program Game Changer. Minggu ini kita mempunyai topik yang unik tentang teknologi yang membantu orang kelainan upaya, OKU. Jom kita teroka. Menuju ke arah negara maju, Malaysia komited mengupayakan golongan OKU menyertai dalam pelbagai sektor, termasuklah sukan. Berkembangnya sukan para ataupun sukan untuk golongan OKU menjadikan mereka mempunyai cita-cita yang sama seperti mana atlet biasa untuk berjaya di arena sukan nasional dan antarabangsa. Sukan kompetitif untuk atlet para berkembang selepas teknologi bantu yang menyokong aktiviti mereka ada di pasaran. Atlet OKU memerlukan teknologi bantu yang khusus bagi membolehkan mereka bertanding ke peringkat yang lebih tinggi. Adakah kos tinggi dan mereka mampu memilikinya? Jom kita terokai teknologi bantu ini. Teknologi prostetik dan ortotik banyak membantu atlet seperti tangan dan kaki. Atlet para akan dibantu dengan pembuatan anggota gantian untuk membolehkan mereka melakukan rutin sukan mereka. Prostetik adalah sebenarnya alat pengganti ataupun anggota palsu. Sekiranya seseorang kehilangan anggota tubuh badan, ini akan diganti dengan peralatan prostetik. Manakala ortotik adalah dikenali sebagai alat pendakar. Bermaksud merupakan anggota ataupun alatan bantuan sokongan. Sungguh pun begitu, teknologi untuk membantu atlet OKU bersaing di peringkat tinggi masih memerlukan perhatian yang serius. Di Malaysia sendiri, kita pakai ataupun fabricate prostetik ini menggunakan teknik konvensional. Teknik konvensional ini adalah menggunakan plaster of Paris. Kita wrapkan plaster of Paris menjadi sebuah mold, dan daripada mold itu kita akan fabricatekan laminate dengan prostetik dan sebagainya, plastik, termoplastik, dan akhirnya akan menjadi prostetik device. Kita mula berjinak-jinak dengan sektor 3D printing. Okey, untuk terus melahirkan prostetik soket secara 3D printing. Teknologi ini dikendalikan oleh pakar dengan menggunakan kaedah scanning, shaping dan printing bagi membuat anggota pengganti kepada atlet OKU. Dengan teknologi terbaharu ini, ketepatan dan kesesuaian anggota ganti ini dapat dihasilkan dengan lebih selesa dan berkualiti tinggi. Kita juga buat masa ini pada tahun 2023 telah pun mula berkolaborasi bersama dengan Institut Sukan Negara untuk melihat sekiranya kita mampu mendapatkan analisa berkenaan para pengguna prostetik ortotik terhadap sukan di Malaysia.
Pada tahun 2018 saya mengenali seorang insan ni. Nama dia Fakri Rahimi. Dia yang ajak saya main. Alhamdulillah, saya terus sampai sekarang. Di mana dah ada minat untuk bola sepak kudung ni. Walaupun macam-macam halangan, tapi saya teruskan juga. Ijan adalah idola kepada anak-anak murid yang dilatihnya. Selaku jurulatih, Ijan tidak berasa kekurangan anggota adalah kekurangan dirinya. Minat dan kemahuan tinggi mendorong Ijan kekal berada di padang bermain dan melatih dalam sukan bola sepak. Untuk peralatan, di mana biasanya seorang player bola sepak kudung ni dia akan amputee, maksud dia akan kudung lah. Kudung di mana dia akan pakai kaki palsu. Ada yang di bawah lutut macam saya dan di bawah paha. Masa kita nak main, kita perlukan ni tongkat. Di mana ni tongkat untuk kegunaan masa bermain lah. Ni rupa tongkat dia. Okey. Kita akan buka kaki ni, kita tak dibenarkan untuk pakai kaki palsu. Negara Turkiye menjuarai kejohanan Piala Dunia Kaki Kudung pada tahun 2022 menewaskan penyandang juara Angola di perlawanan akhir yang berkesudahan 4-1. Selaku tuan rumah dan menjadi juara, ia adalah ibarat double victory kepada negara Turkiye. Kategori untuk bola sepak kudung ni dia tak ada. Dia perlu kudung. Kalau goalkeeper, kudung tangan. Untuk player, kudung kaki macam ni ataupun macam ni ataupun atas. Macam tu. Dan tapi perlu ada sebelah kaki lah. Kalau goalkeeper perlu dua-dua, cuma dia tangan sebelah je tak ada. Tapi untuk player memang perlu ada sebelah. Lepas tu mungkin dia ada lagi satu kategori ada dua kaki, tapi mungkin maybe yang ni pendek sebelah ataupun kecil ataupun kaki yang dipanggil macam folio tapi yang berfungsi sebelah. Folio. Tapi dia masa bermain, dia perlu lipat. Perlu ikat lah. Kita selut kepada Coach Ijan, kemahuan mengatasi segalanya. Kita berehat dahulu sebelum kita meneroka cerita lain mengenai teknologi bantu untuk atlet OKU. Hari ini, sukan para telah jauh lebih moden dengan bantuan teknologi dan kemajuan sains. Automated para throwing chair mempunyai dua komponen utama iaitu automated menggunakan hidrolik dan sensor hidrolik membolehkan atlet menetapkan ketinggian kerusi manakala sensor digunakan sebagai pemberitahu jika terdapat sebarang objek berbahaya di bahagian belakang. Automated para throwing chair ni untuk membantu atlet para membuat lontaran dengan mudah dan fungsi-fungsi yang terdapat di kursi ini diharapkan dapat membantu atlet untuk meningkatkan prestasi dan juga membuat lontaran dengan lebih jauh lah. Automationnya adalah menggunakan hidrolik dan juga sensor yang mana hidrolik akan mengubah ketinggian kedudukan atlet itu secara automatik dan juga sensor digunakan untuk meletak di belakang throwing chair ni untuk mengesan sekiranya ada objek-objek di belakang yang boleh menyebabkan kecederaan. Automated para throwing chair adalah salah satu teknologi yang digunakan oleh atlet kelainan upaya fizikal untuk beraksi dengan baik dalam acara rejaman olahraga seperti lembing, cakera, lontar peluru dan kayu untuk melaksanakan rejaman daripada postur duduk. Projek ini diilhamkan setelah melihat kursi throwing yang konvensional ni menggunakan manual sepenuhnya. Jadi kami cuma membantu dengan mengautomasikan proses manual itu, yang mana proses manual itu adalah menggunakan
selak untuk melaraskan ketinggian seat kerusi itu sendiri. Jadi sekarang kami dah convert pelarasan itu kepada automatik. Tapi untuk fasa kedua, kita bercadang untuk menambah baik lagi inovasi ini dengan membuatkan produk ini boleh dilipat lah supaya senang dibawa ke mana-mana dan kita akan provide satu bag khas lah. Tercetusnya idea pembinaan throwing chair ini untuk para atlet adalah apabila kita melakukan lawatan ke Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis. Di situ kita dapat kenal pasti beberapa alatan yang perlu ditambah baik mengikut kesesuaian atlet para itu sendirilah. Okay, dan pada masa itu kita tengok throwing chair ni dan Perlis ada seorang para atlet. So, disebabkan itulah kita ambil satu inisiatif berdasarkan masalah tadi, kita bawa masuk ke Unimap dan kita berbincang sesama kita dengan ada beberapa orang pelajar yang membantu untuk menyiapkan projek berkenaan lah. Okey, untuk kegunaan kursi ini sebenarnya boleh digunakan untuk semua sebab untuk melaraskan ketinggian tempat duduk itu boleh dilakukan sendiri oleh coach ataupun trainer dan mengikut kesesuaian atlet itu. Dan untuk pertandingan pula saya ingat tak ada masalah sebab kami telah berhubung dengan pihak MSN dan spek untuk kursi ini sebenarnya daripada pihak MSN sendiri. Dan dibolehkan untuk sepanjang yang saya tahu dibolehkan untuk pertandingan lah. Yang pertama, kalau kita boleh tengok nanti di kerusi yang sedia ada sekarang ni, yang kami bina sekarang ni, dia ada automatic punya adjustment ataupun penyelarasan automatik lah. Ketinggian tu bukan sekadar atlet Perlis saja, tapi mana-mana atlet di Malaysia ni yang berbeza ketinggian boleh menggunakan kerusi tu sebab dia boleh buat automatic adjustment ataupun penyelarasan ketinggian tu secara automatik. Dia dibuat berdasarkan daripada atlet itu sendiri. Okey, diukur dan dibagi selesa untuk atlet itu sendiri, untuk dia ni penggunaan. Ada yang maksudnya kalau kidal lah. Kalau yang untuk kanan-kanan lah macam tu. Besar dia ikut daripada kita punya atlet. Kalau dia besar, dia akan lebih contoh yang ada ni dia ada saya 40, 50 dan 60 ikut pada kebesaran atlet itu sendiri. Backrest. Okay, kadang-kadang ada atlet yang lebih sesuai untuk ada backrest, tempat tahan belakang. Dia nak rehat di belakang tu. Di situ pun ada function yang boleh, kalau perlu dia boleh naikkan backrest tu, kalau dia tak perlu dia boleh turunkan backrest tu. Sebab tak semua atlet yang nak menggunakan backrest tu, dia bergantung pada fizikal atlet tu sendiri. Tapi kita buat juga, kita adakan juga backrest tu supaya ke depan kalau ada yang perlu guna dia boleh gunakan. Dan kalau kita tengok kiri kanan dia ada satu kita panggil pole, batang pemegang lah. Kalau dia nak rejam lembing, kita boleh letakkan batang tu sama ada di sebelah kanan atau kiri, bergantung kepada dominant side ataupun bahagian dominan atlet tu sendiri. Automated para throwing chair telah menggantikan kerusi roda dalam acara balingan olahraga. Tidak seperti kerusi roda, bingkai melontar tidak mempunyai roda. Ia lebih teguh daripada kerusi roda dan lebih mudah untuk diikat pada kedudukan yang stabil dengan keseimbangan dan kawalan yang lebih mudah. Sungguh pun begitu, peralatan ini mesti mematuhi piawaian pertandingan Paralimpik. Okay, yang mudahnya mengenai throwing chair, automated throwing chair ni, dia boleh bawa ke mana-mana. Okay. Dan dia tak perlu pakai power source dekat mana-mana pun sebab dia ada built-in bateri sendiri. 12 volt yang boleh di-charge. So kalau habis, boleh charge. Tak perlu beli baru. Hanya memerlukan power bank saja, power bank biasa. Kita amat berbangga kerana ramai penyelidik yang peka terhadap keperluan atlet para. Tidak ada diskriminasi, malah menganggap atlet para turut menjadi prospek pingat kepada Malaysia di sukan antarabangsa. Kita kembali selepas ini, jangan ke mana-mana. Sukan para masih kurang mendapat sambutan di negara kita.
Kalau kejohanan sukan para diadakan di negara kita, boleh dikatakan ramai yang hadir hanyalah terdiri dari keluarga dan rakan atlet sahaja. Keadaan ini jauh berbeza di negara luar. Sambutan sukan para amat menggalakkan dari masyarakat keseluruhannya. Padahal, ramai atlet para negara kita telah memperolehi pencapaian yang membanggakan di peringkat antarabangsa. Dalam sukan lontar untuk atlet para, Malaysia mempunyai personaliti hebat yang membanggakan negara iaitu Muhammad Ziyad Zulkifli. Di Sukan Paralimpik Tokyo pada tahun 2022, Ziyad berjaya mempertahankan pingat emas yang dimenangi 5 tahun sebelumnya di Rio Janeiro. Nantikan catatan yang diperolehi oleh Ziyad Zulkifli yang mencipta 17.31 sekaligus memadam rekod dunia yang diciptanya sendiri. Jadi rekod dunia pada balingan yang pertama telah pun dipecahkan oleh Ziyad Zulkifli. Ziyad memecahkan rekod dunia selepas melakukan lontaran 17.94 meter sekaligus memperbaharui rekod dunia miliknya sendiri iaitu 17.29 meter yang dilakukan pada Kejohanan Olahraga Para Dunia 2017 di London. Nama saya Muhammad Zikri bin Zakaria. Saya daripada Sukan Para Olahraga. Saya berumur 24 tahun. Saya bermula daripada Sukan Para ni pada tahun 2016 dan saya memenangi pingat emas di Sukan Para ASEAN Solo pada tahun 2022. Harapan saya dapat pergi ke Sukan Paralimpik nanti. Okey, alhamdulillah buat masa ni Muhammad Zikri telah pecah rekod di APG Para Game dengan jarak 9.05 untuk kategori F55. So tu sebenarnya untuk saya tu satu pencapaian yang saya tak pernah jangka. Tahniah Zikri. Semoga dapat mengharumkan nama negara dengan memenangi pingat di Sukan Olimpik nanti. Semoga kejayaan Zikri menjadi inspirasi buat kita semua. Seterusnya, saya nak perkenalkan atlet para berbasikal negara yang hebat. Beliau pernah menyumbangkan emas dari Sukan Basikal Para kepada kontingen Malaysia di Sukan Para Asia Jakarta 2018 dalam acara Lumba Basikal Lebuh Raya. Eri kehilangan 5 jari kanan akibat termasuk ke dalam mesin tebu pada 2011 memenangi acara itu dengan mencatatkan masa terpantas 2 jam 18 minit 58.155 saat sekaligus menewaskan pelumba China dan Indonesia. Yang saya untuk Paralimpik lah. Saya nak pingat untuk Paralimpik. Sebab Sukan Asia, SEA Games apa saya dah rasa pingat tu. Tapi saya tak ada dekat Paralimpik je lagi. Menurut beliau, selepas hilang 5 jari sebelum ini, beliau hampir berputus asa kerana tidak boleh lagi bermain bola sepak. Siapa sangka, selepas beberapa ketika, beliau berjaya bangkit dari kesedihan dan mencapai kejayaan dalam sukan para. Sekarang, Eri sedang giat berlatih bagi menghadapi Sukan Olimpik di Paris.
Bagi ibu bapa yang mempunyai anak OKU, sokongan dari mereka amat penting untuk memberi galakan kepada anak mereka menceburi bidang sukan yang diminati oleh anak mereka. Kejayaan yang ditunjukkan oleh atlet para ini menjadi inspirasi dan pembakar semangat buat mereka. Malaysia harus berbangga kerana mendahului negara-negara lain di rantau ASEAN apabila memiliki pusat pembangunan Paralimpik negara di Kampung Pandan, Kuala Lumpur. Kompleks dengan fasiliti lengkap ini pastinya memberi impak dan membawa perubahan besar kepada pembangunan sukan para di Malaysia. Pastinya kita mengharapkan Pusat Pembangunan Paralimpik Negara akan mendorong kelahiran bakat-bakat baru dalam sukan Paralimpik dan mampu bersaing di persada dunia. Itu sahaja cerita pada minggu ini. Jumpa lagi di minggu hadapan dengan topik yang lebih menarik dalam program Game Changer.